Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Yang dimuliakan tuan-tuan puan, sidang pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini di sesi tadabbur surah Ar-Rahman, rumah ngaji Sri Rampai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Saya menggunakan kitab Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. InsyaAllah kita berada dalam konten terakhir daripada surah Ar-Rahman, iaitulah bermula daripada ayat yang ke-62 dan seterusnya. InsyaAllah kita akan habiskan tadabbur surah Ar-Rahman dalam beberapa siri lagi, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min dunihima jannatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mulhamatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima aynani nadhakhatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah SWT menyediakan satu lagi tingkatan syurga, level yang kedua, setelah Allah SWT menghuraikan tentang tingkatan dua syurga di tingkatan yang pertama dalam ayat ke-46, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Maka itu dua syurga bagi tingkatan yang pertama, dan ini adalah dua syurga bagi tingkatan yang kedua sebagai satu motivasi kepada kita bahawa reward dari Allah SWT ni ada banyak. Jadi jangan kita kecewa, jangan kita putus asa kalau kita rasa tak mampu untuk kita mencapai maqam yang tinggi dalam keimanan dan juga amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Dr. Wahbah Zuhaili menyebutkan wa hunaka jannatani ukhrayani lil khaifin. Bagi mereka yang takut kepada Allah, ada dua syurga lagi yang berbeza atau yang di bawah dunal lataini qablahuma, yang berada di tingkatan yang bawah sikit, fil martabati wal fadilati, dari segi martabat dan kelebihannya. Namun walaupun kurang tu dari segi perbandingan perempuan, namun tingkatan syurga yang ini juga sebenarnya sangat hebat nikmatnya, ya. Dan Dr. Wahbah Zuhaili juga menyebutkan tentang hadis yang menyebut tentang syurga-syurga ini, antaranya adalah fal awlayani lil muqarrabin. Dua syurga yang pertama itu adalah untuk untuk mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wal ukhrayani li ashabil yamin. Jadi ini kita boleh juga tengok di dalam surah Waqiah, iaitu surah yang ke-56 selepas daripada surah Ar-Rahman ini, tentang bagaimana Allah menyebutkan tentang wasabiqun as-sabiqun, dan juga Allah SWT menyebutkan tentang ashabul yamin. Jadi ini adalah dua kategori yang mana dua maqam yang kita perlu kejar. Wasabiqun as-sabiqun mungkin bagi kita, kalau kita rasa terlalu, kita katakan tall order ataupun terlalu sukar untuk kita gapai tahap para sahabat, para tabi'in dan sebagainya. Jadi ada lagi satu kategori yang insya-Allah kita cuba untuk target dan cuba untuk capai, iaitu ashabul yamin. Wa fi jannatayn sabiqatayn asjarun wa faqihun ghairi dhalik. Dalam dua syurga tingkatan yang sebelum ini yang disebutkan dalam ayat ke-46 dan seterusnya itu, ada juga pokok-pokok dan buah-buahan. Wa kazahatan jannatani fadrawan. Maka di sini pun apabila Allah SWT menyebut mulhamatan, maka ia adalah juga berbentuk kehijauan. Maksudnya hebat juga walaupun tidaklah sehebat dua syurga di tingkatan yang pertama tadi, namun masih lagi hebat. Fa'uma min syiddati khudratihima saudawan, maka dari segi kehijauan yang sangat yang bersangatan, yang boleh, kalau dalam istilah kita panggil melankoli. Melankoli maksudnya indahlah, fi ra'il ain, pandangan mata, min syiddatil ra'il ma'i, dan juga dari segi mata air, dalam ayat yang
uh, ke maaf saya, ayat ke-66 ini Allah SWT menyebutkan mata air, dua mata air juga sama macam yang sebelum ini, namun sifatnya kali ini nadhahatan. Sifatnya adalah berbentuk air pancut, air pancut kita bolehlah katakan sebagai fountain dan sebagainya. Dan juga Dr. Yusof, Dr. Wahbah Zuhairi menyebutkan tentang pentafsiran mulhamatan oleh Ibnu Abbas dan selainnya, bi annahuma khudrawan, maka ini bermaksud kehijau-hijauan. Jadi ini adalah nikmat yang sangat besar dan peluang kepada kita untuk menggapainya, walaupun kita rasakan, kalaulah kita rasakan kita tak mampu untuk mencapai maqam yang atas, masih ada lagi maqam tingkatan yang kedua yang insya-Allah yang ni lah kita cuba target, dan ada dua syurga di sini ya. Baik. Maka di syurga yang sebelum ini disebutkan zawata afnan ya, iaitulah banyak pokok-pokok yang pelbagai jenis, maka di sini juga disebutkan tentang mulhamatan, tentang banyaknya ataupun hijau, maksudnya dengan makna banyak juga pokok-pokoknya ya. Dan begitu juga dengan mata air yang telah saya sebutkan tadi. Maka kalau kita boleh masuk dalam ayat yang seterusnya, iaitulah ayat ke-68, fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman. Pada keduanya dua syurga tingkatan yang kedua ni terdapat pelbagai buah-buahan, pokok-pokok kurma dan juga buah-buah delima ya. Jadi kalau dibandingkan dalam syurga tingkatan yang pertama, disebutkan tentang fihi ma min kulli fakihatin zaujan. Setiap ada banyak min kulli kulli, perkataan kulli itu Dr. Wahbah menyebut di sini bahawa kulli fakihatin dia bagi syurga yang tingkatan pertama tadi, maksudnya setiap jenis. Maksudnya dia lebih hebat, dan sebab di sini disebutkan fihi ma fakihatun, iaitulah disebutkan secara begitu saja buah-buahan. Tapi yang di kategori yang pertama tadi disebut kulli, setiap, maksudnya lagi banyak lah. Tapi walau bagaimanapun yang tingkatan kedua ni banyak juga, cuma yang tingkatan yang pertama itu adalah lebih power lah, lebih hebat lah dia punya ganjaran. Itu menjadi satu motivasi bagi kita untuk mengejarnya, menyebutnya. Dan di sini juga disebutkan buah-buahan yang tertentu, iaitulah nakhlun dan rumman, iaitulah tamar dan delima. Ini menjadi bentuk-bentuk buah-buahan yang hebat juga, yang boleh kita kejar, boleh kita idamkan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah juga dengan nikmat-nikmat yang seterusnya yang akan saya ulas dalam sesi akan datang secara ringkas. Namun nak ceritanya secara umumnya, Allah SWT menyediakan bagi kita dua syurga, dan di tingkatan yang pertama, dan dua syurga di tingkatan yang kedua, untuk menjadi satu motivasi bagi kita untuk mengejar reward di dalam dua bentuk ini. Kalau boleh, seboleh-bolehnya kita cubalah mengejar maqam para sahabat, para tabi'in. Namun kalaulah tidak mampu, masih ada lagi reward yang kedua yang kita cuba capai sebagai seorang hamba Allah yang beriman dan beramal soleh, insya-Allah. Jadi saya sudahi dulu perkongsian pada hari ini, dan saya akan sambung sikit lagi kepada ayat-ayat yang seterusnya dalam ayat-ayat akhir daripada surah Ar-Rahman ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.